Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal. Okey, baik. Pada malam ni AJ nak kisahkan dekat korang berkaitan dengan satu kisah seram ni yang AJ jumpa dekat seperti biasalah page Kelab Cerita Hantu Malaysia. Jadi bagi siapa-siapa yang berminat dengan kisah-kisah seram yang mungkin real dan sebagainya, korang boleh masuk dalam Kelab Cerita Hantu Malaysia page di Facebook. Kemudian korang boleh follow lah akan kisah-kisah yang orang kongsikan, sama ada real ataupun rekaan. Kemudian kalau korang sendiri ada pengalaman yang menarik yang korang rasa nak orang baca pengalaman korang, korang boleh ceritakan dekat Kelab Cerita Hantu Malaysia tersebut. Okey, jadi jom tanpa melengahkan masa lagi, jom kita sama-sama melihat akan kisah seram yang AJ nak ceritakan pada malam ini. Okey, baik. Kisah seram pada malam ini dikongsikan oleh saudari Mona Eza Azmiza. Okey, nama perempuan ni je rasa. Di mana AJ terus bacakanlah akan kisah tersebut. Assalamualaikum kawan-kawan, lama betul tak post dalam grup ini. Lepas kisah 2 tahun lepas yang saya kongsikan, banyak nasihat-nasihat yang rakan-rakan di sini membantu saya. Terima kasih sangat-sangat. Alhamdulillah saya masih sihat walafiat dan masih bertahan dengan gangguan-gangguan yang saya alami. Cuma kali ini saya nak ceritakan kisah yang bagi saya agak pelik juga kejadiannya. Saya bekerja di salah satu pejabat kesihatan di Malaysia sebagai penolong jurutera. Jadi tugas saya selain compile data, saya juga turun site, iaitu klinik-klinik di daerah saya untuk pemantauan. Macam-macam pengalaman yang saya dapat daripada ilmu sehinggalah penampakan dan juga gangguan-gangguan kecil yang bagi saya dah jadi kebiasaan. Cuma kali ini gangguannya agak berbeza dari yang lain. Saya assume saya di-scam oleh jin ataupun hantu ataupun setan. Kisahnya, saya dapat satu task untuk daftarkan aset-aset termasuk bangunan-bangunan yang dah tak aktif. Jadi 2 hari lepas saya daftarkan satu klinik lama yang dah tak aktif. Saya tak turun site lagi. Saya cuma cari maklumat berdasarkan data-data sedia ada dan juga dari Mr. Google dahulu. Semua berjalan lancar sampai part saya perlukan koordinat klinik tersebut. Saya pun search dekat Google Maps. Maka terpampanglah kliniknya, iaitu klinik N. Saya pun print screen gambar klinik N dan catat koordinat klinik tersebut di sticky note dalam PC. Keesokannya saya MC. Saya demam, mungkin sebab overwork. Jadi hari ini saya bekerja macam biasa dan sambung kerja saya yang tergendala 2 hari lepas. Saya pun buka lah borang untuk daftarkan klinik yang tergendala tu 2 hari lepas. Dan auto saya pelik, data untuk klinik N tiada. Gambar yang saya print screen pun tiada. Saya search dalam bin pun tiada. Dan saya buka Google History, klinik-klinik lain ada, tapi klinik N tiada. Saya masih positive thinking lagi, mungkin saya mimpi je, dan saya cari data klinik N. Tapi dalam note bertulis saya jelas yang saya dah catat beberapa info tentang klinik N. Saya start rasa pelik dah. Tapi saya ambil inisiatif untuk Google search semula koordinat dan gambar klinik N itu, tak jumpa. Okay, puaslah saya pakai Google 360 pun tiada. Terus saya panggil partner saya untuk tanya lokasi klinik N itu. Terus dia cakap rumah klinik berhantu tu ke? Auto meremang saya bila dia cakap macam tu. Saya tak tanya lebih lanjut apa yang dia cakap sebab tak nak tahu tentang klinik tu. Kemudian minta dia tunjukkan di Google mana lokasinya. Dan dengan mudah dia jumpa. Terus saya save sekali lagi dan terus catat dalam note bertulis saya, dan sampai sekarang tangan saya masih sejuk-sejuk menggigil dibuatnya. Bagi kawan-kawan mungkin tak seram, tapi bagi saya rasa macam saya ini gila sekejap. Saya rasa ini satu pengalaman gangguan yang aneh pernah saya alami, walaupun tak bersemuka dengan jinnya. Dari apa yang saya alami buat saya risau kalau saya perlu turun di klinik tersebut suatu hari nanti. Moga Allah sentiasa melindungi. Amin. Terima kasih kawan-kawan yang sentiasa menasihati. Maaf nama klinik dan lokasi terpaksa saya rahsiakan. Ada masa terluang saya akan share pengalaman-pengalaman yang lain. Thank you very much admin yang approve kisah ini. Okay, baik, ini adalah kisah yang dikongsikan oleh saudari Mona Eza Azmiza. Kalau tengok daripada nama beliau, merupakan nama seorang perempuan di mana beliau mengisahkan
kemungkinan seperti beliau ni mengalami gangguan lah. Tapi pertama sekali pada awal-awal cerita tersebut, AJ dapati kan, dia kata dia selalu juga mengalami kejadian pelik dan sebagainya. So bila dia cakap macam tu, expectation FA kemungkinan pada dia mungkin ada sesuatu lah kot. Sebab kalau orang normal, dia jarang lah untuk mengalami gangguan. Melainkan kalau orang ni sama ada dia ni bekas pesakit yang mengalami gangguan macam ni, ataupun dia sendiri ada gangguan pada waktu sekarang. Jadi kalau orang normal, dia jarang mengalami gangguan. Tapi kalau orang yang memang dia ada masalah, dia kerap nampak dan sebagainya, gangguan, dia mengalami gangguan dan sebagainya lah. Jadi berbalik pada kisah tadi, di mana kalau ikutkan daripada point kisah tadi, dia katakan dia dah cari satu klinik ni, klinik lama, untuk dia ambil data dan sebagainya lah. Kemudian bila dia dah save kan di dalam laptop dia, di desktop, masukkan dalam folder dan sebagainya, jadi tiba-tiba dia demam. Jadi 2 hari selepas tu, apabila bila datang kerja, tengok-tengok folder tu dah tak ada, data berkaitan dengan klinik tersebut juga tiada. Jadi dia ni pun rasa pelik lah. Pada awalnya FJ pun ingat mungkin lah kot kalau kawan dia gunakan komputer dia ke, atau siapa-siapa terpadam ke. Tapi dekat situ dia nyatakan bahawa dia check dalam bin kan, tong sampah dekat komputer tu, tapi dalam itu pun tiada. Jadi perkara ini agak pelik lah. Maksudnya kat sini data berkenaan dengan tempat tersebut hilang. Kemudian dia cubalah cari kembali akan koordinat ataupun lokasi klinik berkenaan, tapi bila beliau cari tu, beliau tak jumpa klinik tu. Sampai dia tanya kepada kawan dia lah. Kawan dia pun cakap, oh klinik yang berhantu tu ke? So kawan dia pun cari tunjuk koordinat kat dia, dan dia terus jumpa. So expectation FJ berkemungkinan lah, dia rasa mungkin saudari ni dia mungkin ada gangguan tau dekat diri dia ke apa, atau ada benda ke kat diri dia. So benda tu menghalang daripada dia jumpa lah akan klinik ataupun tempat tersebut. Jadi persoalan kat sini sekarang, boleh tak perkara macam ini berlaku kepada diri kita? Bermaksud gangguan ini dia melibatkan teknologi lah. Itu persoalan yang pertama. Berkaitan dengan gangguan berkaitan dengan teknologi ni, sebenarnya FJ tak pastilah pengalaman FJ ni sama ataupun tidak. Tapi FJ akan ceritakan sikit lah pengalaman FJ berkaitan dengan teknologi ni, di mana untuk pengetahuan semua, ketika proses rawatan member, sebenarnya banyak video yang dirakam sebenarnya ketika proses merawat member yang FJ selalu bawa tu lah. Dan pada awal-awal sekali, masa pergi ke pusat rawatan tu, apabila dalam proses rawatan tu bermula, FJ tengok dekat pusat rawatan tu dia tulis dilarang mengambil video dan gambar. Jadi pada malam pertama rawatan tu, FJ tak ambil lah video ataupun gambar. Jadi bila malam pertama tu, proses rawatan tu, tiba-tiba macam mungkin syaitan ataupun jin yang merasuk diri member FJ tu agak kuat, dan situasi tu tak pernah dialami oleh pusat rawatan tersebut. Maka owner kepada pusat rawatan tersebut, dia rakam video menggunakan telefon dia lah. So waktu first tu je tak tahu boleh rakam dan sebagainya. Jadi video yang awal-awal tu dirakam oleh pusat rawatan itulah, dia rakam. Kemudian adalah beberapa footage 2-3 video seperti itu. Tapi yang awal-awal masa proses rawatan tu memang dahsyat lah kejadian yang berlaku. Sebab dikatakan kalau ikutkan perawat tu lah, sepanjang dia merawat orang, dia tak pernah lagi tengok ada jin yang boleh tahan dengan dia punya proses rawatan tu lah. Selalunya bila jin tu sembang kemas dan sebagainya, kebiasaannya bila pesakit tu jumpa diri dia, kebiasaannya akan tombang lah, sentuh pun tak boleh. Tapi pada malam tersebut memang berlaku perlawanan lah di antara member FJ tu yang telah dirasuk dengan orang yang merawat dia lah. Jadi mungkin situasi tu agak tegang dan tak pernah alami, jadi dia rakam. Jadi bila dah rakam-rakam tu, adalah rakaman tersebut pada pusat rawatan tersebut. Jadi bila dah beberapa kali proses rawatan dan sebagainya, dah seminggu ataupun 2 minggu selepas tu kan, dia tanya nak tak video yang telah dirakam tu, tapi dia kata jangan sebarkan lah, ini adalah tujuan simpanan sajalah, jadi jangan disebarkan. Dia cakap macam tu. Jadi FJ pun kata nak juga video tu, sebab mungkin FJ nak study tentang apa yang dicakap dan sebagainya kan. Bila minta video tu, dia minta FJ punya nombor lah untuk di save dan di sendkan melalui Telegram lah. Telegram yang boleh hantar data yang berat-berat kan. Jadi bila dah save nombor FJ, apabila beliau cuba hantar video tersebut, tapi tak boleh. Maksudnya bila dia send dekat Telegram tu, dia jadi loading, tak bergerak video tersebut lah. So FJ pun mungkin pada itu FJ fikir satu benda yang positif, iaitu mungkin line bermasalah ke apa kan. Tapi pusat perawat tu, dia kalau boleh nak video tu tak
tak ada dalam telefon beliau lah, sebab dia kata berat dan sebagainya kan. Jadi dia nak FJ ambil video tersebut dan dia nak padam lah video tersebut. Jadi bila cuba macam tu tak boleh. FJ pun bela lah waktu tu sebab dah send kan. Lepas tu FJ cuba dekat buka FJ punya tethering telefon internet ni, tapi bila buat macam tu pun still tak send lagi video tu, dan mungkin video tu berat dan sebagainya. Jadi apa yang berlaku selepas itu, dia kata dia nak minta tolong anak dia lah, iaitu sendkan video tersebut masuk dalam pendrive. Jadi pada hari lain FJ datang, FJ cuma bawa pendrive saja. Jadi beberapa hari selepas tu FJ datang dan FJ nak minta video itu kembali. Apa yang dinyatakan oleh perawat tu agak terkejut juga, sebab dia kata video tersebut hilang. Dia tak tahu pergi mana. Video tersebut hilang, tak ada dalam simpanan telefon mahupun daripada PC lah. Dia menyatakan macam tu. So bila dia katakan hilang tu, okey lah, kita bersangka baik lah, mungkin video tu corrupt ke apa kan, dah rosak dan sebagainya. Okey, no problem lah. FJ pun sentiasa berfikiran positif. Kemudian selepas tu ada banyak siri rawatan dan sebagainya. FJ sendiri yang merakam menggunakan telefon lah, daripada telefon FJ. Lepas tu sebenarnya video tu ada banyak tau, rakaman-rakaman tu. Dan apa yang FJ dapati, bahawa terdapat beberapa video yang hilang dalam rakaman telefon tu. Maksudnya kat sini kita tak buka pun folder video tu, tapi bila kita nak tengok balik, ada beberapa video part yang hilang dalam simpanan telefon FJ tu lah. Jadi FJ pun macam pelik. Macam satu video tu hilang di dalam telefon perawat kan, yang dia rakam pada awal-awal kejadian. Kemudian ada beberapa video yang FJ dah rakam menggunakan telefon yang FJ gunakan waktu tu, telefon Samsung S9 Plus tau. Kiranya Samsung yang mahal lah, bukannya telefon Nokia kan. Ada video yang dah terpadam secara tak pasti. Bila tengok balik, cek tak ada video tersebut. So bila dah jadi macam tu, FJ tengok video dalam telefon FJ hilang, video dalam telefon yang pusat rawatan tersebut hilang. Jadi FJ ambil video tu semua, FJ cuba transfer di dalam komputer lah. Jadi mana yang boleh diselamatkan itu memang ada di dalam komputer ini. Okey baik, jadi sebenarnya ada lagi beberapa kejadian yang mungkin melibatkan teknologi. Cumanya masa ni FJ tak nak drag masa video ni terlampau panjang sangat. FJ kisahkan satu kisah lagi, iaitu ada satu jalan ni yang FJ pergi dengan saudara apek korban, di mana beliau menyatakan bahawa di jalan tersebut anak beliau mungkin telah diganggu lah, sebab anak beliau menangis di jalan tersebut. Kemudian apabila kami melalui jalan tersebut untuk membuat penelusuran jalan seram rakaman, FJ rasa yang tempat anak dia menangis tu, FJ memang ada rasa meremang lah kat tengkok ni. Tapi meremang tu tidak sekuat yang sebelum-sebelum ni FJ pernah alami lah. Dia rasa meremang, maksudnya mungkin ada entiti di kawasan tersebut. Jadi bila berlaku macam tu, FJ pun tertanya-tanya, adakah jalan ini memang betul seram dan sebagainya. Kemudian FJ baca komen, ada orang cerita yang dia, pengalaman dia lah, dia nampak ada orang naik motosikal tapi tak ada kepala dekat jalan tersebut. Jadi FJ bila dengar ada kisah orang, lepas tu ada kisah anak apek korban nangis di situ, kemudian FJ sendiri merasai meremang dekat tengkok. Jadi FJ cuba untuk melihat keadaan jalan tersebut pada waktu siang di Google Map ataupun Google Street. Dia cari. Ni yang peliknya, dekat kawasan yang FJ nak tengok tu, yang tiada footage di dalam Google Street. Maksudnya jalan yang sebelum sampai kat tempat seram tu, dia ada rakaman tau daripada Google Street lah, ada gambar dan sebagainya. Kita boleh tengok lah 360 darjah tu kan. Lepas tu jalan yang nak hujung sempang tu, dia ada rakaman daripada Google Street. Tapi dekat jalan ni yang dikatakan ada nampak apa tu motosikal orang tak ada kepala, FJ rasa meremang kat situ. Kemudian anak apek korban nangis dekat situ, dia tak ada footage dalam Google Street. FJ pun rasa macam pelik, kenapa kan dia terputus kat situ. FJ tak pastilah sama ada entiti tersebut di jalan tersebut dia boleh buat, mungkin ketika itu yang kamera daripada Google Street tu rosak ke, atau benda ni secara kebetulan ke. So FJ memang agak pelik lah. Sebab tu FJ jalan ni FJ cuba untuk pergi waktu siang. FJ nak tengok keadaan jalan tu, sebab ada orang kata dia hutan, ada orang kata dia adalah kawasan ladang getah, ada yang kata kelapa sawit. Keadaan dia macam tu lah. Sebab FJ nak tengok dan perhatikan betul-betul sebenarnya dekat kawasan yang FJ rasa seram tu adalah di bahagian mana. FJ nak tengok adakah dia hutan ke, dia kebun ke, dia ladang ke. FJ nak pastikan akan suasana keadaan jalan tersebut pada waktu siang. Itu perkara yang mungkin agak pelik lah, tapi mungkin benda ni jadi secara kebetulan
kebetulan. Dan kalaulah korang ada kisah yang mungkin korang alami gangguan yang melibatkan teknologi lah, kalau kita fikir macam tak logik kan, setan ni apa semua ataupun jin ni dia boleh ganggu kita punya teknologi ni sebab dia masuk ke dalam teknologi kita ni kan. Tapi mungkin salah satu faktor juga adalah mungkin faktor kebetulan yang berlaku. Jadi kalau korang ada alami kisah yang lebih kurang sama ataupun korang rasa kejadian ni pernah berlaku kepada diri korang, korang boleh komen dekat ruangan bawah supaya kita dapat sama-sama sharekan kepada rakan-rakan kita yang lain. Okay, jadi video ini sampai di sini saja. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ni dan nantikan video reaksi seram yang seterusnya. Okay, Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.